Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni special. Special tak hari ni? Tengok dekat belakang saya ni, kita dah bertukar rumah hari ni. Di sebalik buku-buku dan juga yang paling best saya dah ada whiteboard. Okay, kejap saya tengok. Dengar ke tak dengar ni? Special tak hari ni? Tengok dekat belakang saya ni. Nanti. Okay. Sekejap Hari ni sebabkan kita tak guna StreamYard. Sebab kalau guna StreamYard dia tak boleh nak share screen. Dia akan bunyi sangat-sangat kuat. Jadi kena tutup. Okay. Macam special kan. Hari ni best sikit saya mengajar setiap hari. Macam ada kelas personal pula. Tapi ni lebih kepada kalau orang ramai kan. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So insyaAllah pada hari ni zon selesa. Saya dan akhir sekali saya nak sebut betapa bestnya sebenarnya duduk dekat zon selesa. Tapi sebenarnya apakah zon selesa? Sebab kita selalu dengar keluarlah daripada zon selesa. Tapi kita tak memahami apakah zon selesa tu. So disebabkan saya dah ada whiteboard, so saya akan gunakan whiteboard saya. Kat belakang ni kita ada buku-buku. Kalau perasan buku dia kitab kuning. Tengok kuning je kitab dia. Saya tak pernah buka lah buku dia. Kejap nak ambil pun tak boleh. Dia jauh. So okay. Alah, nak pelawak pun tak boleh. Okay. Ada tak? Saya hari ni tak boleh nak tengok siapa yang komen. Tapi saya perlukan phone orang lain kot. Tak apalah, nantilah. So tak apalah. So tak apa, tak ada masalah. Kita tengok kat image. Kita tengok cerita yang pertama. Jeng. Nampak tak apa? Cuba komen. Nampak tak? Ni orang nak bungee jumping, nak lompat. So ada satu kisah. Best lah kalau cerita si ada tunjuk gambar ni, dia lagi best dan senang. Ada orang ni dia nak terjun. Lepas tu dia tak boleh terjun bungee jumping. Saya tak pernah lah bungee jumping. Tapi saya nak ambil dia punya perkongsian tu supaya kita boleh dapat adalah bila dia nak terjun, of course sangat-sangat takut. Dia terjun bungee jumping tu rasanya bangunan yang tertinggi di Eropah kot. Saya pun tak ingat lah kalau di dunia, sebab saya tengok video tu bukan di dunia lah. Tapi bila dia nak terjun, dia sangat-sangat takut. Dengan bila dia takut tu, so dia kata okay, I want give up. Okay, terima kasih. Semaknya background. Terima kasih. Kali ni saya tak boleh nak keluarkan. Tapi best lah hari ni. Smart kan? Okay. Okay, tapi kalau korang komen, insyaAllah saya boleh tengok sekarang ni saya ada 1, 2, 3, 4 device dan 1 air. Special. Okay. So bila dia nak terjun, dia kata give up. Padahal dia dah naik atas tinggi gila tau. So bila dia nak terjun, apa yang dia buat adalah dia tengok belakang. Maksudnya dia off lah dia punya dia nak terjun daripada bungee jumping tu. So dia pusing belakang, dia tengok tiba-tiba ada satu tulisan dekat menara tu, dekat bungee jumping tu. Mungkin tulisan tu memang sesuai kot. Dia sesuai dengan ramai kot orang yang akan give up dengan bungee jumping. So apa yang dia tulis, saya tak ingat bahasa Inggeris dia, tapi bahasa Melayu dia adalah hidup bermula dengan pengakhiran zon selesa. So lepas dia daripada dia baca tu, dia tulis bahasa Inggeris dia, saya pun tak tahulah bahasa Inggeris macam mana sebut. Life start with the age. Age ni macam pengakhiran, saya tahu. Dia bukan the age, the end of comfort zone. So bila habis dia baca tu, dia dapat semangat dia balik dan dia terjun. Dan bila dia terjun,
dia sebut sebenarnya apa yang orang lain nampak adalah tak setakut dengan apa yang dihadapi. Itu yang dia cerita lah. Saya pun tak tahu betul ke tak betul. So nak kata apa nama? Inilah kehidupan kita yang sebenar. Kalau contohnya kita mula untuk kita nak keluar daripada zon selesa ni. Saya ada satu lagi kisah yang saya rasa semua kisah ni semua dah maklum. Iaitu kisah apa nama? Katak dengan bagi katak dengan penunuh bansen. Saya sebenarnya nak download katak tu. Tapi bila saya tengok banyak sangat katak, gambar katak tu, saya jadi geli. So tak jadi dah download. So saya fikir apa nama? Baiklah saya lukis katak tu. So saya lukislah kataknya. Okey, katak. Saya pun tak reti sangat lukis katak. Tak cakap lah. Saya katak. Ni yang dia punya baguk tu. Yang ong yang tu. yang ni. So saya tak reti lah. Lepas tu saya rasa semua dah maklum cerita ni, tapi sebabkan saya bawa cerita zon selesa, saya bawa zon selesa. Nampak macam katak? Cuba komen. Nampak macam katak tak? Memang menakutkan. Tak, ni mata dia, ni hidung dia. Ni dia. Saya tak senyum dia, saya tak tahu dia senyum. Dia sebab dia tengah-tengah ni sebenarnya kan dekat bawah ni, tapi sebab dia angle 3D. Saya lukis 3D. So dia punya sepatutnya dekat depan kan. Saya sendiri pun tak faham ke betul lukisan saya ni. Dia orang seni. Dia biasa seni ni, lukisan dia memang orang susah nak ni, tapi dia mahal. Okey, kejap Okey. So apa dalam kisah ni lain macam Okey. So apa dalam kisah ni, katak ni ada orang buat test. So dia ambil katak ni, dia ambil satu katak, kopi. Okey. Dia ambil katak yang sama lah supaya korang nampak. So dia ambil satu air, dia ambil satu apa nama, balang yang ada air. So balang ni warna biru lah. Lepas tu ada air. Lepas tu dia letak ais. Ni ais letak ais. So lama-lama katak ni selesa. Oh lama. Sebab yalah, mana taknya dia selesa kan. Apa nama, time PKP lagi, tiba-tiba ada Astro lagi kat rumah. Lepas tu tiba-tiba ada Netflix, ada aircon lagi, makanan beli je GrabFood, apa nama, duduk seorang, yelah selesa, tak ada apa. So makin lama makin katak ni, oh relax. Lepas tu dalam masa yang sama, dia ambil sorry. Kan saya dah terlepas cerita. Sorry. Okay, saya off balik cerita. Sorry. Mula-mula cerita yang pertama, dia eksperimen ni. Nama eksperimen. Eksperimen yang pertama, kadang silap. Eksperimen pertama, dia ambil penunuh bansen punya, apa nama? Penunuh bansen. Dia ambil penunuh bansen, dia bakar air ni. So air ni dah jadi macam kemerahan lah. Ni air tau, ni air. Lepas tu dia macam merah-merah sikit lah. Dah start merah. Ni air. So, dia ambil satu katak ni. Terus dia bawa masuk dekat dalam air yang mendidih ni. So apa yang jadi? Cuba komen. Cepat, saya pegang katak ni. Cepat, penuh ni, penat. Saya pegang katak ni, cepat. Cepat komen apa yang jadi kat katak ni. Saya ambil katak ni. Air ni tengah panas ni. Air ni tengah panas, menggelegak. So saya ambil katak ni walaupun saya tak berani. Sebab tu saya tak ambil gambar tu sebab saya geli sangat. So saya ambil katak ni, saya letak dekat air ni. Apa yang akan jadi kat katak ni? Cuba komen. Ambil kau tengok katak ni dia melompat-lompat. Best lah tengok. Ada whiteboard, best. Sebab saya dah 10 episod dah saya macam, ya Allah, macam mana aku nak buat whiteboard masuk dekat dalam ni. Bila ada whiteboard ni, orang boleh senang nampak dia punya cerita dia. Cuba komen. Cepat, apa jadi kat katak ni? Lepas saya masukkan dekat tu. Yes, terima kasih Ahmad Fadli. Nak lari, katak tu masak. Sebenarnya yes, katak tu masak. Tapi sebenarnya dia punya kelang kabutnya, bila saya letak katak ni dekat air panas ni, katak tu melompat. So ada satu lagi eksperimen 2. Eksperimen 2.
Katak tu jerit sakit. Yes, betul Atira. Eksperimen 2. Saya tengahkan sikit. Ni korang nampak. Walaupun tulisan saya cantik. So, yang eksperimen 2 ni bagus betul. So, dia apa nama, kita ambil satu katak. Gelinya. Saya tak tahu kenapa kita panggil dia katak. Tapi tak apalah sebab nak habiskan cerita ni kan. Zon selesa punya pasal kan. So, apa nama, patutnya saya letak background saya dekat hutan. Baru rasa macam feel dia lebih sikit. Okay, tak apa. Okay, so bila dia dah apa nama, saya ambil katak, saya letakkan dekat air sejuk. Oh ya Allah, sedapnya air sejuk ni. So katak ni pun relax. Macam saya sebut tadi lah, relax, waktu PKP, tak ada apa-apa masalah. Apa nama, rasa macam menunggu sesuatu yang mungkin cari kerja ataupun mungkin dia scroll Facebook, ada benda tak yang dia jumpa, Allahumma salli ala Muhammad, jumpa something lah, jumpa peluang, dia cari peluang, dia scroll, relax, tengok TV, dia tak ada buat apa. So dalam masa sama, apa yang saya buat, saya ambil penunuh Bunsen, kan dia tengah relax tadi kan, so dalam masa sama kan, saya ambil penunuh Bunsen, saya bakar katak tu mandi macam kat pool lah, betul? Selesa kan? Okay. So saya bakar katak ni. Tapi dalam masa sama katak tu dia tak rasa tau, sebab dia dah rasa selesa. So makin lama dia tak perasan, air tu makin lama makin jadi warna merah, maksudnya dah jadi panas. Tapi katak tu dia relax, dia rasa macam oh tak ada apa-apa lah dalam hidup ni. Aku tengok Netflix, aku rasa macam tak ada apa-apa dalam hidup aku. Aku menunggu sesuatu yang something yang something happen in my life. So aku tak kacau orang, kau tak kacau aku. Lebih kurang macam tu lah dia punya lah. Tapi dalam masa yang sama, air ni makin lama makin panas tau. Dan membuatkan dia sebenarnya dia dah tak rasa lah, tapi dia macam ignore dia punya perasaan, rasa sakit dia tu. So lama kelamaan apa katak ni adalah dia jadilah mati katak. Katak ni pun mati, jadilah dia mati katak. Dalam saya tahu ramai mungkin dah biasa dengar cerita ni. Tapi kalau contohnya anda dah saya nak bawa balik cerita ni supaya kita refresh balik. Antara kita kan, saya minta maaf cakap saya minta maaf, saya tak ada racist ke tak ada apa. Tapi sebenarnya macam ni lah orang Cina. Dan macam ni lah orang Melayu. Orang Cina, dia memang dia masuk dekat negara lain. Saya tak nak cerita buat budaya lah apa benda. Tapi saya nak cerita buat comfort zone. Betapa yang sebenarnya dia keluar daripada zon selesa dia. Sebab apa dia terpaksa dia hidup macam tu? Sebab bila dia keluar daripada negara dia, bila dia keluar daripada negara dia, dia dia pergi negara orang, dia realise yang sebenarnya dia masuk dekat tempat air yang dah memang panas. Yang macam katak ni tadilah. Sebab bila dia masuk je tadi, dia akan terus keluar. So apa yang dia buat, dia keluar daripada comfort zone dia. Benda yang dia buat, benda paling susah sekali, iaitu dia berniaga. Kau pergilah dekat mana-mana pun, saya masa tu pergi dekat Pulau Ketam, boleh saya kata keseluruhannya semua berniaga. Cuba bayangkan, satu kampung tu semua berniaga. Tak tahulah, mungkin ada kerja kerajaan lah, sebab ada yang polis kat situ. Sebab saya rasa itu polis pun polis Melayu. Yang lain dekat semua kat situ, semua berniaga. Sebab berniaga ni tak senang tau. Tapi dia orang keluar daripada comfort zone dia pilih untuk berniaga. So dan keramaiannya, saya tak cakap semua, tapi kebanyakannya orang Melayu, dia sebab diterima macam-macam. Ni kalau contohnya saya cakap ni, kena kecam lah tadi lah. Tapi tak apa, saya bagi tahu benda realiti. So kebanyakannya orang Melayu ni dia terlampau dah banyak terima subsidi, dah banyak terima bantuan daripada kerajaan. So dia dah rasa dia dah duduk dekat AIS sebab dia tempat dia sendiri kan, so dia tak rasa sangat tekanan tu. Sebab tu benda ni sangat-sangat penting untuk kita realise. Ada orang dia boleh pilih. Saya tak cakap kerja kerajaan tu tak bagus, tapi ada setengah orang nampak
kerja kerajaan ni membuatkan dia jadi diselesa. Dia macam dia tak ada tekanan. So apa yang dia buat, apa nama, saya tak cakap, ni saya nak sebut, saya akan sebut terus benda-benda yang sebenarnya keluar daripada zon selesa tu. Antaranya dia tak pilih kerja kerajaan. Mungkin dia ada peluang untuk nak kerja kerajaan, tapi dia pilih untuk kerja dekat swasta, company yang sedang membangun. Dia rasa rasa susah sama-sama. Dia nak kembangkan, mungkin dia tak boleh buat bisnes, tapi dia ambil peluang company yang nak start grow. So dia duduk dengan company tu, dia berkembang dengan company tu. Dan itu pun adalah keluar daripada zon selesa dia. Dan benda tu tak mudah. Walaupun dalam isu yang mungkin dia nampak tak nampak hala tuju company tu, tapi dia boleh rasa kesusahan tu. Sebab tu beza dengan orang kerja company yang kecil dengan company besar. Apa nama, kalau kerja dekat company besar tu, yes, mungkin dia boleh belajar macam-macam dari sudut teknologi lah, apa nama, benda-benda yang besar lah. Tapi apa nama, tapi mungkin yang dia punya kerja adalah mungkin buat air je. Tapi buat air dekat kerja apa nama, syarikat yang sangat besar, mungkin dia boleh jadi satu kebanggaan berbanding daripada dia kerja dekat company kecil yang sedang yang nak membangun. Ni saya nak cerita tentang comfort zone. Dan dia nak sedang membangun. Dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia kena buat macam-macam kerja. So, dialah buat kerja, dialah macam kerja bos, dialah jadi macam kerja-kerja, dialah jadi macam kuli. Sebab benda kecil, company kecil yang memang kena, dia tak ada modal yang besar. Dia bukannya company corporate yang ada berbilion yang kau boleh campak je duit atas meja, kau boleh habiskan meja tu. Dan benda tu yang membuatkan dia keluar daripada zon selesa dia. Dan sama juga untuk tidur awal, sebab kita nak bangun awal kan. Tidur awal, untuk nak bangun awal, dia adalah keluar daripada zon selesa yang mungkin selama ni apa nama, kita dah biasa tidur lambat pukul 2-3 pagi mungkin. Dan tiba-tiba kita nak keluar daripada comfort zone. Kita rasa kita nak bangun awal, so kita terpaksa tidur awal. Dan benda tu tak senang. Dan benda ni lah yang kita panggil keluar daripada zon selesa. Dan once kita dah keluar daripada zon selesa kita, itulah yang apa nama, orang panggil barulah kehidupan tu barulah bermula. Macam contoh lain, orang buat bisnes online part time, nak kena buka laptop lepas habis kerja. Dia lepas habis kerja pukul 6 petang macam tu ke, dia nak buat bisnes part time pula. Dia kena buka laptop, sebab apa yang dia boleh pilih adalah dia boleh baring dulu ataupun relax dulu, nak buat kerja lain. Maksudnya dia boleh tengok TV, benda-benda yang leisure untuk dia, tapi dia keluar daripada keselesaan dia tu untuk dia nak buat sesuatu yang luar daripada yang biasa dia buat. So, apakah antara masalah-masalah yang kalau contohnya kita saya boleh sebutkan kat sini kan? Antara masalah okey. Jangan tu. Antara masalah-masalah kalau contohnya kita masih lagi ditakut, yang pertama sekali adalah kita akan hidup dalam ketakutan. Kita akan hidup dalam ketakutan. Saya sikit. Takut. Ni macam mana? Takut. Kita hidup dalam ketakutan. Sebab kita rasa macam kata tadi. Sebab bila kita buat sesuatu yang lain, kita akan dapat result yang lain, yang berbeza. So yang berbeza tu kita rasa macam kita takut nak ambil risiko. Sebab kalau contohnya kita buat benda tu mungkin macam risau lah, macam mana lah nak buat. So sebab tu dia punya antara penyelesaian dia adalah macam mana dia penyelesaian lah? Yan. Okay, salah. Aku dah tak ejek. Penyelesaian. Betul tak? S-A-I-A-N ke S-E, betul lah? Sayan ke Saian? Penyelesaian. Betul. Okay. Eja pun dah tak betul lah. Okay. So antara kita nak orang kata apa? Nampak dari sudut penyelesaian dia adalah buat je. Buat je.
And of course, kalau contohnya kita nak buat je, kita boleh juga kira risiko. Untuk kita nak selamat, kira risiko. Oh boleh juga. Untuk nak menghilangkan rasa takut ni. Semua manusia dia ada dia punya perasaan dia. Ada fear, ada kita panggil fear. Fear ni saya lupa dia punya akronim dia apa benda lah. Macam semalam fokus kan. Forget other commitment until success. Fear ni pun ada tapi apa? Saya tak ingat. So bila kita buat je, dia of course dia akan first kita akan keluar daripada zone selesa. Nombor dua, kita akan hilangkan rasa takut kita. Sama macam yang bungee jumping tadi. Mana? Bungee jumping tadi. End up apa yang dia buat adalah dia terjun je. Dia ambil dengan tulisan-tulisan tadi. Sekejap ni, tengok. Terjun. Baik, dia terjun. Sekejap saya besar sikit gambar dia. Boleh ni. Tak boleh dah besar. Sedih ni. Boleh ni sekejap. Oh tak boleh dah. Okay biarlah. Tu. Kali dia terjun. So bila dia terjun, sebenarnya apa yang hasil daripada yang dia dapat, ni kelebihan dia. Lagi kelebihan dia akan jadi lebih confidence. Benda ni semua saya rasa yang saya sebut ni dia adalah benda yang common, yang mungkin aku dah tahu dah benda tu, tapi yang ni lah sebenarnya yang selalu yang kita perlu peringatan. Saya kata tepi sikit. Okay. Sebab tu inilah yang selalu kena peringatan. Best juga kan kalau contoh macam ni kan. Baru nampak setiap kali tajuk saya bawa kan. Okay, apa dia punya masalah dia. Masalah ni maksudnya kalau contoh kita stay dekat zone selesa dia, apa yang akan berlaku. Lepas tu apa penyelesaian dia. Lepas tu apakah kelebihan dia. Baru nampak macam ni baru jelas. Saya tak buat nota macam ni. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh dah boleh start jelas lah. Nampak? Alright? Bantu tak? Okay. Nombor dua adalah zone selesa ni membunuh kita. Sama macam kata tadi. Bunuh kita. So, yang kata tadi, dia punya masalah dia adalah dia tak nak bergerak, dia tak nak aware dengan dia punya situasi tu. Yes, dia tak nak aware. Dia tak nak kita panggil apa? Dia ada setengah orang ni. Ni ada satu lagi. Dia lari dari masalah dia. Dia tak nak confront ataupun dia tak nak menghadapi masalah. So apa yang dia buat adalah saya kena pindah sikit. So apa yang dia buat adalah dia menyorok dengan orang ramai. Kenapa keluar ni? Okay. Dia lari daripada orang ramai, dia tak nak jumpa orang, dia benda ni saya tak cakap pada orang lain, saya sendiri pun pernah berlaku benda ni. Bila kita buat salah dengan orang tu, kita kalau boleh tak nak jumpa dia, sebab kita yang buat salah. So macam-macam dalam kepala otak kita takut dia marah lah, kita takut dia benci kita lah. The thing is, lagi kita jauh daripada kita lari daripada masalah tu, lagi besar lah benda tu dia akan menghantui kita selagi mana kita tak menghadapi benda tu. So sangat-sangat penting, dan sampailah bila-bila benda ni bila dia menghantui tu, itulah yang petanda antara kita dah on the way nak mati dah. Kita tak nak benda tu berlaku kat kita. Okay. Seterusnya, masalah kita tak ada beza. Tak ada beza dengan kehidupan kita sebelum ni. Kehidupan kita akan kekal je sama. Kalau orang kita tak ada kehidupan kita kan, kita tak ada 1 hari 1% kita. Dan kena faham,
Satu hari 1% adalah bila mana apa nama, kita kita belajar ataupun kita buat apa yang kita belajar tu. Dia punya ayat dia kan, kalau yang untuk satu hari 1% lah, dia punya simple je. Macam contoh anda tengah tengok live satu hari 1% ni, dia adalah belajar. Kita belajar untuk apa? Untuk buat, untuk buat belajar, untuk buat untuk apa? Untuk belajar, untuk buat. Oh, ni best ni. Saya lepas buat benda ni kan, baru saya nampak jelas. Untuk buat, untuk, untuk buat, untuk apa? Untuk belajar, untuk belajar untuk apa? Untuk buat. Buat untuk apa? Untuk belajar. So macam ni lah. Kejap, kalau contohnya saya ambil mana loop dia yang ni buat untuk belajar, belajar untuk buat, untuk kalau contoh saya boleh buat bulat ni, untuk buat, untuk belajar. Nak bagi korang faham ni, satu hari 1% ni. Untuk buat, untuk belajar. Tak apa, saya go deeper betul ni. Untuk buat, untuk belajar. Kita panggil loop dia. Untuk buat, untuk belajar. Ambil kau, dapat satu bulat. Satu bulatan. Jadi tak bulatan. Dah jadi RM1 dah. Ni satu hari 1%. So, lepas kita belajar, kita buat, kita dapat 1%. Dah lepas kita buat, kita belajar, kita dapat 1%. Kita belajar, kita buat. Faham tak? Dekat sini, buat ni bersamaan dengan pengalaman lah. Pengalaman. Sini 1%. Sini 1%. Sini 1%. Kan hari-hari kan kita ada kelas. Hari ni dah episod ke-11 dah. Siapa kat sini masih lagi stay dengan saya? Dah 11 hari berturut-turut. Macam saya pun tengah keluar zon selesa ni. Sebelum ni pukul 12, apa yang saya buat? Saya duduk depan laptop, saya angkat call mungkin, saya tengok numbers yang mungkin dia sebabkan saya dah selama ni, saya benda tu, kalau contohnya orang lain yang tak pernah follow, bukan tak pernah follow, tak pernah buat kerja saya, benda tu dia adalah sangat-sangat susah. Tapi disebabkan kesusahan tu, saya dah buat benda tu hari-hari, benda tu dah jadi zon selesa. Faham tak? Dia dah jadi sampai kita macam kita ada level kan. Contoh ni level ni kosong. Contoh ni level 1. Level 1. So level 1 tu kita kosong. Dekat kosong ni, mungkin sebab saya dah hari-hari buat, saya dah macam, susahnya ya Allah, ni tahap kesusahan lah. Tapi bila saya dah macam dah biasa pegang kat situ. Ni tahap kesusahan lah. Tahap kesusahan. Ni susah dia, ni susah. Ni kesenangan dia. Ni sorry, senang dia dekat sini. Senang dia dekat sini. Best lah kalau dapat lukis ni, saya boleh mengeluarkan imajinasi saya. Saya tak pernah tengok gambar ni, tapi dia adalah bermain dalam kepala otak lah. So kalau contohnya hari-hari kita dah buat benda tu hari-hari, kita dah jadi, sebab dia susah tau, susah. Tapi bila hari-hari kita dah buat, dia dah start dah senang. Dia dah start senang. So bila kita dah lepas tu, sebab saya dah melepasi, alhamdulillah, saya dah melepasi fasa yang level yang senang dah. Sebab tu saya sekarang ni saya usaha, saya tengah push diri saya usaha nak buat 100 kali. Saya tak tahulah berapa live ni. Saya target berapa tahun lah. Saya cuba untuk hari-hari, setiap hari pukul 12 ni. Sebab saya nak keluar daripada comfort zone saya. Sebab saya nak pergi kepada level yang baru. Saya nak try ada satu benda yang orang boleh tengok hari-hari 1 jam. Biasanya orang buat
1 minit. Itu pun ada orang komplain macam, oh lamanya 1 jam. Bila aku nak tengok? So tengok je lah bila masa free. Sebab apa nama, kebanyakan orang, sebab pada saya lagi contoh ni masa kita belajar sekejap, dapatan kita pun sikit. So kalau contohnya kita dapatan sikit, kita nak belajar pun tak banyak. Tapi kalau contohnya saya bagi 1 jam, saya bagi lagi. Ni saya bagi value dekat korang ni, kau-kau punya. Free pula tu, hari-hari pula tu saya buat. Saya sekarang ni saya dah ada whiteboard lagi, macam-macam lagi saya boleh keluarkan. So apa nama? Ni semua ni saya nak buat luar daripada saya punya kebiasaan. Adakah boleh je saya keluarkan 1 hari 1 minit, 1 hari 1%? Boleh ke tak? Boleh 1 minit. Tapi saya tak nak. Saya rasa satu hari 1 minit tu it's too mainstream. Saya tak ada push untuk betul-betul nak buat. So apa yang saya buat? Saya keluar daripada saya punya zone selesa ni. Saya cakap, okey, pukul 12 saya usaha untuk nak buat saya nak buat setiap hari pukul 12. Memang sekarang ni saya ada jam lagi. Ni. Sekarang ni, tak nampak pula. Ni sekejap Alah, tak nampak. Alah. Hilang saya. Cuba hilang. Tu nampak tu 12, 13, 28. Saya dah ready jam saya nak memastikan setiap pukul 12 tepat 11.50 tu saya dah on live dah. Supaya pukul 12 tu saya dah boleh, okey dah, kita ready. Sebab saya tahu dia bila saya tekan live, dia lambat 10 saat dekat live tu. Ikutlah saya guna StreamYard ke, saya guna direct ke, dia memang macam tu. Tapi sebab saya nak push diri saya. Tetapi ni saya sebut saya tak bagi sebab kita kat zone selesa. Tetapi yang ni dikira macam 1 hari 1% tau. Ni, dia baru 1 hari 1%. Tapi kalau contohnya kita tengok bawah ni kan. Kalau contohnya kita menyelesaikan masalah ni, kita keluar daripada zon selesa kita, tu yang membuatkan daripada kita level 2 mungkin kita akan pergi lagi dahsyat, mungkin level terus melompat. Maksudnya kita face kita punya masalah, mungkin terus lompat jadi level 5. Membuatkan orang lain tengok macam, uish, wow, walaupun kita tak ada ubah pun, hidung kita masih kat sini, mulut kita, telinga kita masih kat sini, tapi orang nampak kita dah satu level yang lain, yang orang kita bukan nak dapatkan respect orang tu, ataupun orang tengok kita tiba-tiba orang rasa hormat, kita rasa nak bangga, nak bunuh diri, bukan bangga pasal masuk neraka, bukan. The thing is, kita nak satu level yang baru, yang bila kita dah keluar daripada comfort zone ni, itu yang membuatkan kita ni kita main game yang baru. Macam contoh saya tunjuk level-level ni kan. So kalau level kita selama ni mungkin dia punya pattern dia macam ni kan, slow, lambat. Tapi kalau contohnya kita dah biasa, kita keluar daripada comfort zone, mungkin kita panggil nama dia, pattern kita dah berubah untuk kita nak belajar lagi satu benda yang baru, kita break lagi benda yang baru. So itu yang lagi best life kita. Selama ni mungkin kita lambat macam ni, dia jadi frekuensi dia mungkin lambat, tapi makin lama makin laju. Makin lama makin laju gila dia ni, naik level. Lagi laju lagi. Ni dah level berapa ni? Level, contoh saya ambil level 5 kan. Dia dah start laju naik lagi. Contoh saya zoom sikit bagi dia nampak apa ni. Ni level, hilang dia punya. Tengok-tengok ni hilang dia punya. Ni level 6, level 7, 8. Kita punya pattern kehidupan kita sangat-sangat jadi laju gila. Dan itulah yang membuatkan bila kita ada sampai satu tahap, sampai sini kan, kita dah level 8 untuk membuatkan bila kita tengok orang lain yang berada dekat level 2, kita tengok macam mana mata saya besarkan sikit muka dia. Nampak tak saya senyum? So kalau contohnya dia nampak dia kat level 8 kan, dia nampak orang dekat level 2, ramai pula tu orang dekat level 2. So apa yang dia boleh buat? Dia boleh
Dan inilah sebenarnya yang paling besar sebenarnya yang kita nak sebenarnya. Yang kita nak sebenarnya, kita nak manfaat. Kita nak bantu dia. Kita nak dia pun bantu dia. Kita nak dia pun naik level juga macam kita. Kita nak dia break the pattern macam kita juga. Supaya bila dia tahu, sebab bila life dia dekat level yang baru, dekat level sini, kerana dia level apa ni? Level 8, dia tahu kehidupan dia great. Super duper great. The best tau kalau contoh kehidupan kita sangat-sangat best. Saya tak cakap saya ni sekarang hidup apa nama zone selesa. Malah sekarang ni saya lagilah super duper keluar zone selesa. Kalau contoh yang siapa yang dapat saya punya berita tu, saya selama ni mungkin saya dah main dekat game yang mungkin saya jaga saya punya team berapa? 10 orang, 20 orang, 30 orang. So, tapi sebabkan saya nak keluar daripada saya sendiri, saya punya zone selesa, insyaAllah 1 Disember ni baru kita launching. Kita dah start kumpul lah. Sekarang dah 250 orang. Sekarang dah 240 lebih lah. 240 orang sebab saya nak keluar daripada saya punya zone selesa. Macam mana saya nak numbers yang baru. So 240 ni, dia adalah yang numbers. Adakah saya boleh je ambil 2,400? Boleh. Tapi saya tak nak benda tu. So apa yang saya buat, saya ambil 240 dulu. Sebab saya nak main game baru je dulu. Sebab nanti dia akan ada gap tau. Dia punya problem dia. So dekat gap tu kita isi lah. Kita isi belajar. So daripada situ barulah kehidupan kita. Ni kehidupan great ni kan. Saya sebut 10x. Dia punya cara dia 10x. Kehidupan kita, life kita. 10x. Cuba komen 10x. Best tak best? Best gila boh. Kehidupan 10x. So saya masuk sini balik. Sedikit masalah. Kalau orang yang tak nak ubah, tak nak keluar daripada zon selesa dia, dia rasa macam, oh takutlah buat benda susah, takutlah buat benda baru. Biasa orang takut ni buat benda baru sebenarnya. Alamak, tak kena lah. Yalah, biarlah. Okay, nombor 4. Habis dah. Okay. Hidup kita loser kot. Bila kau hidup kau tak manfaat, rasa macam tak nak tengok orang lain. Even saya sendiri pun bila saya nak buat live ni, sangat-sangat tak mudah. Saya kena prepare. Daripada dulu ada satu je saya guna laptop, sekarang saya dah ada guna beberapa device lah. Sebab semata-mata saya nak sampaikan benda tu tak senang kot. Saya nak set up, mungkin saya dah kena prepare 2 jam 3 jam lagi awal. 3 jam tu mungkin saya boleh buat boleh benda lain. Of course saya boleh delegate kepada orang lain, tapi saya tak nak. Saya nak test dulu dekat diri saya sampailah saya betul-betul suit. Dan saya boleh tunjukkan kepada orang lain, oh okey, saya sebenarnya saya boleh. Kalau contohnya saya boleh, orang lain pun akan ikut. Dan benda tu yang membuatkan benda ni jadi sangat-sangat best. Orang lain boleh nampak, boleh tiru. Dan itulah yang saya sebut dekat episod saya yang pertama sekali. Sebenarnya yang kita nak kejar, itu saya punya personal. Ada orang lain, ada lain benda yang kejar. Tapi saya punya personal, saya sebut dah. Setiap orang rasa kat episod saya memang akan ingatkan. Saya punya kejar saya nak 3 benda. Anak soleh, yang Nabi sebut, Iza mata buna adama in qata'a illa min salas. Ada 3 benda. Anak yang soleh, Allah SWT, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. So ini juga adalah salah satu. Saya fikir kalau contohnya saya mati nanti, sekurang-kurangnya ada 100 video saya yang sejam-sejam. Ada 100 jam saya punya video yang orang lain mungkin
mungkin 100 tahun lagi orang masih lagi nak tengok video ni. Dan mungkin video ni dia tak bermanfaat sekarang, tapi mungkin 100 tahun lagi yang mungkin saya pernah tengok cerita apa benda tak 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, dia punya kehidupan dia mungkin totally berbeza. Seperti macam 1000 tahun yang lepas, yang kita boleh nampak perbezaan dia, kita tengok gambar dia, kita tengok cerita apa benda yang video yang apa benda yang kita dah tahu. Mungkin orang dulu hitam putih je, dia tak ada teknologi macam sekarang ada internet. Saya tak boleh bayang macam mana 1000 tahun lagi yang akan datang. So kalau contohnya 1000 tahun yang dulu, kita ada buku yang masih lagi kita boleh baca, kita boleh tengok. So macam mana pula 1000 akan datang, mungkin buku masih ada, tapi plus pula pembelajaran yang baru adalah dengan video-video yang macam ni. So kalau contohnya macam belakang saya ni, saya tahu 1000 tahun lagi mungkin saya dah macam betul-betul macam Doraemon ke. Let's say kalau contohnya ada gambar tapi memang real punya, saya siap boleh ambil gambar, saya boleh ambil lagi buku-buku dekat belakang tu. Kalau contohnya saya tukar tu, saya tak tahu. So, tapi sebabkan saya betul-betul ada impian dengan sangat jelas, yang mungkin orang lain rasa benda tu mengarut, tapi dia tak pada diri sendiri. Sebab tu bila kita ada impian, kita akan buat apa je untuk kita nak capai impian tu. Termasuklah yang saya sebut dekat sini, iaitu termasuklah dengan kita nak keluar daripada zon selesa kita. Right? So, apa nama? Oh, lupa. InsyaAllah saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Semoga anda belajar sesuatu tentang apa nama? Zon selesa ni. InsyaAllah saya akan usaha lagi. Saya sendiri pun untuk saya bawa live saya yang 1 hari 1% ni pun saya usaha untuk nak hari-hari saya nak dapatkan benda yang baru. So hari ni kita dapat belajar ni semua ni. Best tak best? Kalau contohnya saya recap balik, kita mulakan dengan siap boleh recap best gila. So kita mulakan dengan cerita. Okey. Fahamkan dulu bila nampak recap, saya masa sejam yang lepas, 40 minit lepas, saya pergi satu persatu. Saya pergi satu persatu. So bila saya recap, sekurang-kurangnya korang dah connect the dot. Itu yang best je. Okay, so faham best lah, sebab dia punya whiteboard ni pun apa nama, dia boleh zoom out. Okay, apa nama, pertama kita dah belajar tentang zon selesa. Kita dapat tengok orang yang apa nama, dia nak terjun bangunan, lepas tu dia dapat ayat yang apa nama, hidup bermula dengan pengakhiran zon selesa. Kat bawah ni ada tulis kan, tak nampak tak apa. Lepas tu kita belajar dia akhirnya dia terjun juga. Lepas tu kita belajar juga kata, ada kata yang walaupun tak berapa nak jadi ni, saya masuk balik lah kata ni dekat dalam. So kan dia dapat kata tu. So kita belajar kata, kita belajar juga apa masalah, apa penyelesaian dia, apakah kelebihan-kelebihan dia. So, antara kelebihan lain kita dah sebut juga, kehidupan kita 10x, kita boleh manfaat pada orang lain. Dan itulah sebenarnya kehidupan kita, the power, apa nama, hidup kita ni, erti hidup adalah memberi. Dia punya ayat dia yang biasa yang kita dengar kan, erti hidup pada memberi. Kita akan suka kalau contohnya kita dapat hadiah daripada orang lain. Tapi orang yang paling suka adalah orang yang beri hadiah kepada kita. Sama juga. Kita apa nama, kalau kita beri ilmu ni, saya dah suka dah, saya memang best dah. Orang lain suka ke tak suka, tapi mungkin yang tengok ni ada, biasanya kita dapat 100, 200 view je. Apa nama, tapi daripada 200 view tu, 200 tu, mungkin dia tengok part kita yang 3 saat tu, dia mungkin dia dapat sesuatu yang macam perspektif dia yang baru, yang membuatkan life dia berubah. So itu saya rasa itu dia punya saya punya dan dia berubah, dia punya kehidupan dia sangat-sangat gembira. Tapi orang yang memberi ni, orang yang bercakap ni, yang penat ni, penat sebenarnya. Kita nak ready nota, ada buku, ada ni, ada ni semua, penat. Tapi dia adalah apa nama, memberikan kita kepuasan. Dan itulah orang kata apa membuatkan kita punya kehidupan kita ni akan jauh lebih bererti. Alright. So saya rasa macam mana hari ni, best ke tak best? Siap ada apa ni lagi. Cumanya itulah kelemahan dia tak boleh masuk dengan StreamYard. Saya tak boleh sekali dengan YouTube, sebab biasanya orang pergi juga dekat YouTube. So saya kena buat secara manual lah. Saya kena download, saya kena upload. So tak apalah, itu kita cuba adjust lah dari masa ke masa. Saya tahu ada beberapa app
macam OBS dia boleh connect sekali. Tapi tengoklah nanti kita akan apa nama usaha untuk perbaiki satu hari 1%. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.